Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Untuk meneruskan, kita jumpa lagi kembali hari ini untuk meneruskan sesi rawatan kita, iaitu sesi kita daripada modul kit terapikan diri yang bertajuk kesihatan mental dari segi perhubungan sosial. Jadi perhubungan ni kita kena jagalah. Sebab daripada perhubungannya terjadinya sokongan. Jadi kalau kita baik dengan orang, ada ramai yang akan menyokong kita. Jadi itu adalah benda yang mesti ada dalam kehidupan kita. Kalau kita tak ada perhubungan sosial, kita duduk sorang-sorang, dia kemungkinan besar ataupun kebarangkalian kita untuk relax tu besar. Jadi untuk mengelak daripada kebarangkalian ataupun tanda-tanda amaran untuk relax, jadi perhubungan sosial ni juga memainkan satu peranan penting lah dalam proses awak untuk dalam proses kita semua untuk berubah ke arah kebaikan. Kit yang ke-11, kesihatan mental dari segi perhubungan sosial. Tiada istilah rasmi atau satu definisi yang tetap tentang kesihatan mental. Perbezaan budaya, penilaian yang subjektif dan teori profesional telah mempengaruhi bagaimana kesihatan mental ini ditakrikan. Kesihatan mental adalah satu keadaan yang sejahtera di mana seseorang individu itu menyedari tentang keupayaan diri, dapat mengendalikan tekanan dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Ini bermaksud kesihatan mental adalah asas kepada kesejahteraan individu dan kemampuan masyarakat berfungsi secara efektif. Kesihatan mental adalah ekspresi emosi dan melambangkan keupayaan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai tekanan dan tuntutan hidup. Gejala dan tanda-tanda kesihatan mental yang terjejas boleh timbul akibat daripada tekanan secara fizikal. Benar. Tanda-tanda kesihatan mental ni kita boleh nampak bila dia terjejas tu, kita boleh nampak. Mana dari kesihatan fizikal, sosial dan persekitaran. Kalau ibu, kelakabut semua tu, mana kesihatan mental ataupun kita jenis tak cakap orang, kesihatan mental kita terganggu lah tu. Ia terjadi apabila seseorang itu mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri atau menangani ketekanan. Ia boleh mempengaruhi kesihatan fizikal dan boleh menjadi di luar kawalan. Ini akan menyebabkan keadaan fizikal dan emosi seorang itu terjejas. 3 bahagian utama yang mungkin terjejas akibat daripada kesihatan mental ni, dari segi hubungan sosial, ialah yang pertama fisiologi. Fisiologi ini menyebabkan seseorang itu cenderung untuk mendapatkan dan memburukkan lagi penyakit fizikal seperti penyakit jantung, darah tinggi dan menyebabkan sakit kepala dan kesakitan otot. Jadi dia akan mencenderung untuk mendapat kalau kita ada darah tinggi, darah kita tinggi semua, tingkah naik. Jadi dia lebih mencenderung untuk dapat. Kalau selalunya serangan sakit jantung ni kita dapat 2-3 bulan sekali, dia makin kerak. Sebab kita sentiasa berada dalam tekanan. Yang kedua adalah dari segi yang mungkin terjejas ialah dari segi tingkah laku lah. Prestasi kerja mungkin menurun, cenderung untuk mengalami kemalangan, tidak hadir bertugas, bertindak agresif dan mudah marah. Itu antara benda-benda yang akan berlaku. Suka membuat keputusan dan suka untuk menyelesaikan masalah. Jadi dari segi tingkah lakunya lah gitulah. Kita kelangkabut, prestasi kerja pun kita tak cara, arahan kerja kita tak buat, arahan hakiki tak hakiki ke, sukarela kita tak buat. Jadi daripada sini cenderung untuk mendapat kemalangan mudah. Sebabnya kepala otak kita dah fikir muka lain. Jadi bila kita fikir muka lain, mudahlah mendapat kemalangan. Okey. Yang ketiga adalah dari psikologi. Tadi fiziologi, ini psikologi, otak kita. Timbul rasa tidak puas hati
mudah terasa, murung dan berasa penat secara emosi. Benda tak penat pun, tapi kita fikir benda tu penat. Oh, susahlah aku nak buat kerja macam ni. Okey. Konon-kononnya lah. Jadi apabila gejala biasa yang menunjukkan kesihatan mental terjejas adalah biasanya kita akan cepat panas baran, sukar tidur, insomnia, hilang selera makan, turun berat badan, gemuruh, berdebar-debar dan tidak suka bersenam. Jadi itu antara kejadian yang akan berlaku apabila kita mengalami masalah dari segi psikologi. Jika seorang individu itu terdedah kepada tekanan berterusan dan tidak berupaya mengendalikan tekanan, mereka mungkin mendapat penyakit mental. Kalau kita tak boleh nak kontrol, kita akan jadi gila. Terdapat kaitan yang jelas di antara tekanan hidup dan penyakit mental. Mana kaitan yang jelas tu, tengok. Daripada tekanan hidup, kita sentiasa tekan, ke arah penyakit mental tu akan jadi cepat. Risiko untuk penyakit mental adalah lebih tinggi di kalangan mereka yang mempunyai sejarah keluarga yang juga telah mempunyai penyakit mental. Kalau kita ada sejarah gila, keluarga kita ada seorang ahli keluarga kita tu ada sejarah penyakit mental, kita akan cepat dihinggap penyakit mental. Faktor psikologi dan masalah personaliti tertentu, ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak dan keabnormalan otak seseorang individu itu akhirnya berpotensi mendapat penyakit seperti kemurungan, penyakit bipolar dan juga skizofrenia. Itu adalah penyakit orang gila. Dalam konteks pemulihan, kita tengok dari segi pemulihan dadah ni, kesihatan mental juga memainkan peranan penting seperti gejala dan akibat. Kalau kita makan pil kudung syabu ni kuat sangat, kita akan nak pergi ke arah skizofrenia. Ia boleh mengganggu proses kepulihan. Dalam siri 6 kit ini, dalam siri yang lepas tu hingga kit 12, itu kit 12 hingga kit 17 akan membincangkan apa dan bagaimana anda boleh membina kesihatan mental dengan baik. Jadi kesihatan mental, dalam kesihatan mental ni dia ada banyak, ada 6. Yang pertama hubungan sosial, yang kedua kekal aktif, yang ketiga pengurusan stres, yang keempat diet yang sihat, cara pemakanan yang sihat, yang kelima tidur yang berkualiti. Tidur juga penting dari bila kita nak dalam konteks pemulihan ni, tidur juga amat penting. Dan yang terakhir adalah makna dan tujuan hidup. Untuk apa kita hidup sebenarnya? Dalam bahagian ini, aspek kesihatan mental yang dibincangkan ialah perhubungan sosial. Perhubungan sosial boleh meningkatkan kesihatan fizikal dan kesejahteraan mental dan emosi. Satu kajian menunjukkan bahawa kekurangan perhubungan sosial merupakan satu penyumbang utama kepada masalah kesihatan. Seperti obesiti, makan semua, overeater. Kalau kita ada satu tajuk daripada luar negara dipanggil Overeater Anonymous. Itu jenis orang selalu makan je. Tabiat merokok terlalu kuat. Tekanan darah tinggi. Darah tinggi sentiasa tinggi. Main kat 180, 200, 180, 200. Kejap-kejap lama-lama selok diri. Sebaliknya, hubungan sosial yang kuat boleh, yang pertama, berupaya meningkatkan sebanyak 50% peluang panjang umur. Jadi kalau kita jaga hubungan sosial kita, seperti 6 perkara tadi, dia boleh, ikut kajian lah, dia boleh meningkatkan umur sebanyak 50% lagi. Yang kedua, menguatkan sistem imun. Jadi dia juga boleh menguatkan sistem imun. Yang ketiga, membantu anda pulih daripada penyakit dengan cepat. Kita ada luka ke, ada apa-apa penyakit, sakit perut ke, sakit kepala ke, sakit dada ke, dia mudah cepat jika perhubungan sosial kita tu baik. Yang keempat, mengurangkan tahap kebimbangan dan kemurungan. Bila kita kekal tenang, alhamdulillah, insya-Allah kita mudah sembuh dari apa-apa penyakit. Yang kelima, anda mempunyai perhargaan diri yang tinggi, lebih empati kepada orang lain. Gitu. Mana kita ada keyakinan diri yang tinggi dan kita sentiasa empati.
Yang kelima, yang keenam adalah menyebabkan lebih dipercayai dan mudah bekerjasama. Jadi bila kita ada hubungan sosial yang baik, orang akan mudah mempercayai dan mudah memberi kerjasama. Kementerian Kesihatan Malaysia dalam membicarakan perhubungan sosial mencadangkan jenis perhubungan sosial manusia terbahagi kepada 6 jenis, iaitu peribadi, pelukan kasih sayang, pelukan jabat tangan, lambaian dan orang asing. Semua bentuk ini digambarkan dalam bentuk bulatan perhubungan sosial. Bulatan perhubungan sosial, bulatan peribadi. Kita tengok, iaitu jenis peribadi. Anda adalah insan yang paling bernilai dan istimewa. Kita kena letak kita duduk situ. Kita ni yang terbaik. Yang kedua, tiada siapa yang berhak menyentuh anda kecuali di atas keleraian. Tiada orang boleh nak sentuh kita kecuali atas kebenaran kita sendiri. Yang ketiga, anda juga tidak berhak menyentuh orang lain, insan lain, kecuali insan tersebut membenarkan anda menyentuh. Kalau nak sentuh, kita minta lah. Boleh saya pegang tangan awak mata. Kalau dia tak bagi, tak payahlah. Kalau dia bagi, okeylah. Okay. Itu daripada bulatan peribadi. Daripada pelukan kasih sayang, yang pertama hanya segelintir insan yang boleh memeluk anda dan sebaliknya, seperti ibu dan ayah mat. Okay. Contohnya, pelukan kasih sayang ni, yang saya nampaknya bila saya menghadiri program 12 langkah NA di Persatuan Pengasih. Pada akhir program, selepas kita membaca doa ketenangan, masa tu dia ada pelukan kasih sayang. Jadi masa peluk tu bermakna kita menyedari bahawa ada lagi insan lain yang masih mengambil berat tentang kita. Kita pun masih mengambil berat tentang kawan kita. Okey. Itu daripada pelukan kasih sayang. Bulatan pelukan. Terdapat segelintir insan yang anda berikan pelukan biasa yang tidak intim seperti kawan. Kalau bukan kawan kan, kalau kita biasanya insan yang kita intim, biasa kita intim adalah keluarga kita lah, anak-anak kita lah. Kita saja peluk lah, isteri, ibu. Itu manakala bulatan bagi aspek pejabat tangan, anda berjabat tangan dengan kenalan walaupun apabila anda diperkenalkan dengan saudara. Jadi sentuhan pejabat tangan itu adalah salah satu perhubungan sosial. Jadi bila sentuh, jadi kita boleh, bila selepas bersalam, maka perbualan kita makin rancak. Jadi kita tanya, dia jawab, dia tanya, kita jawab. Okey, rancak lah tu. Dan seterusnya, daripada lambaian, bulatan lambaian, anda melambai tangan atau mengangguk kepala anda kepada mereka yang anda kenali, tetapi tidak rapat seperti postman dan penjual surat khabar. Kerana angkat tangan tu, contohnya angkat tangan untuk ucap sebagai terima kasih pun ada, ataupun angkat tangan tu sebagai salam ada. Itu dari segi lambaian. Dari segi orang asing, anda tidak menyentuh orang yang tidak anda kenali. Betul. Yang pertama, kita tak sentuhlah orang asing. Orang yang tidak kenali tidak boleh menyentuh kita. Yang kedua, yang ketiga, sentuhan mungkin berlaku apabila anda berurusan di dalam komuniti. Walaupun orang asing, bila kita berkomuniti, kita akan berjabat tangan. Bila berjabat tangan, dia akan jadi pelukan dan pelukan kasih sayang. Dia akan step by step. Isu perhubungan sosial yang penting bagi individu yang berada dalam kepulihan atau ingin melakukannya dan meneruskan perubahan dalam mencari sahabat dan teman. Kenapa anda perlu menjadikan perhubungan sosial sebagai keutamaan? Sebabnya anda perlukan teman untuk merasa dan untuk berfungsi dengan baik. Jadi kita perlukan teman. Kadang-kadang teman boleh menceritakan baik buruk kita. Kadang-kadang teman juga boleh menceritakan apa yang kita buat tu salah. Awak tak boleh buat macam ni. Kita kena buat macam ni. Mungkin orang tu lebih pengalaman. Teman kita tu. Yang kedua, anda adalah sebagai manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai keperluan emosi untuk mempunyai perhubungan dan kaitan positif dengan orang lain. Jadi kita nak juga apa yang kita kenal, apa yang kita jabat tangan tadi, dan apa yang kita lambai tadi sebagai orang yang positif, boleh memberi kebaikan dalam kita meneruskan rawatan perubahan ataupun rawatan pemulihan. Yang ketiga, anda sebagai manusia bukan dicipta untuk bersendirian.
dan terasing daripada orang. Kita memang dicipta adalah untuk berkelompok-kelompok. Jadi takkan kita duduk atas rumah pun kita duduk bersama keluarga. Bukan kita sorang-sorang. Okey, tip 1. Siapa sahabat? Di sini. Sahabat ialah seorang yang anda percaya dan dengannya anda sedia berkongsi, saling faham memahami, dan seseorang yang mengambil tahu apa yang berlaku dalam hidup anda, faham perasaan dan pemikiran anda. Jadi, saling menerima kita. Yang kedua, menerima kita seadanya. Yang ketiga, tidak menghukum, memaksa anda bagaimana merasa dan berfikir. Tidak mudah menghukum. Yang keempat adalah rasa selesa berkongsi perkara mengenai mereka kepada anda. Yang tip yang kedua, kualiti sahabat. Kualiti terpenting persahabatan ialah bagaimana ia membuatkan anda merasainya, bukan apa yang patut atau apa yang kita kata, apa orang lain kata. Tanya diri anda, adakah berbaloi menghabiskan masa dengan kawan kita tu? Yang pertama. Yang kedua, adakah saya menjadi diri saya apabila saya bersamanya? Yang ketiga, adakah saya rasa selamat? Atau adakah saya perlu jaga apa yang saya perlu cakap dan buat? Kadang-kadang kawan ni, kita perlu jaga, kita perlu jaga. Kita tak perlu jaga, kita tak perlu jaga. Kita cakap je, lepas kita gelak. Yang keempat, adakah dia seorang yang supportif, menyokong dan menghormati saya? Yang kelima, adakah dia boleh dipercayai? Adakah sahabat kita boleh dipercayai? Tip yang ketiga, bagaimana menjadi sahabat. Bagaimana pula peranan anda? Persahabatan memerlukan masa untuk berkembang dan menjadi akrab. Apa yang perlu anda lakukan ialah suburkan persahabatan dengan layan mereka seperti mana anda mahu dilayan. Kita nak orang layan kita lagu tu, kita layan orang lagu tu. Menjadi pendengar yang baik dan memberi sokongan kepada mereka seperti mana anda mahu didengari dan disokong. Kita nak orang dengar kita kecek. Padahal kita kena dengar dia kecek. Memberi ruang kepada mereka untuk bersendirian dan bersama orang lain jika mahu. Jadi kadang-kadang kita nak bersendirian dengan dia, kadang-kadang kita nak campur lagi orang lain. Yang keempat, jangan meletakkan terlalu banyak halangan seperti peraturan dan jangkaan. Janganlah, mu nak mari rumah aku, mu kena pakai baju Melayu. Takut mu aku kata gini-gini. Tak, pakailah apa pun, janji sopan. Cukuplah. Yang kelima, anda perlu suka memaafkan kerana tidak semua orang sempurna dan bebas dari melakukan kesalahan. Jadi kita kena sedia memaafkan. Tak apalah, pakailah. Janji tutup aurat okey dah, tapi sebelum-belumnya pakailah baju. Gitulah. Tip yang keempat, tip yang terakhir, bagaimana jika anda ditolak? Bila orang tak selesai dengan kita. Tiada siapa suka ditolak. Tak ada orang suka orang tak selesai dengan kita. Dipanggil rejeksi sosial. Namun ada cara sihat bagaimana untuk mengatasinya. Tegaskan diri dan beritahu diri anda bahawa yang pertama, hanya kerana mereka tidak berminat untuk bersembang dan keluar melepak dengan anda, tidak bermakna mereka menolak kamu. Mungkin mereka sibuk pada masa itu atau ada perkara penting yang perlu mereka beri keutamaan. Mungkin orang sibuk, mungkin orang ada kecemasan benda lain. Tak apalah, kita hubungi lagi. Yang kedua, jika ada yang memang menolak kamu, ia tidak bermakna anda tidak berguna atau dibenci. Mungkin mereka salah tafsir atau tidak faham apa yang anda cakapkan, atau mungkin mereka bukan seorang yang baik. Jadi kita kena, kalau ada orang tolak juga tu, kita memang dia ada masalah lah. Yang ketiga, anda tidak perlu menyukai semua orang yang anda jumpa. Kadang-kala cukup sekadar sosialisasi dan sahabat ringan sahaja. Takat kita tegur berjalan sahaja. Yang keempat, rejeksi bukanlah sangat teruk. Ramai lagi orang lain yang boleh berkawan dengan kita. Jangan sakiti diri dengan pemikiran negatif. Jadi ini adalah kaedah-kaedah yang kita guna hari ini untuk menguruskan perhubungan sosial. Jadi saya harap klien-klien yang mendengar sedutan rakaman ini bolehlah mengguna dalam meneruskan kehidupan seharian, itu meneruskan perubahan ke arah pemulihan. Sekian, terima kasih.